Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan Berita. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tumpahin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tumpuan Datuk Patinggi Ragat Kurti Taib menghadiri majlis berbuka puasa dan majlis makan malam anjuran Astana Negeri Sarawak di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur pada Jumaat. Majlis tersebut turut diserikan dengan kehadiran Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Datuk Abang Openg dan isteri Puan Sri Datuk Ama Jumaani Tun Tuanku Bujang. Selain itu, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Ama Muhammad Abu Bakar Marzuki serta isteri Datin Ama Baduyah Bujang turut hadir sama bagi memeriahkan majlis tersebut. Turut hadir ialah Peguam Besar Sarawak Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman, Wan Omar serta tetamu jemputan yang lain. Dalam majlis itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib dan Puan Ragat Kurti Taib turut menyampaikan sumbangan sempena Hari Raya kepada 50 penerima yang terdiri daripada golongan yang memerlukan. Seramai 300 orang jemputan dari sekitar Lembah Kelang yang hadir juga menyertai solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah. Berita seterusnya, sebanyak 19 buah masjid dan surau serta 169 anak-anak kekitangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS terdiri daripada golongan asnaf menerima sumbangan sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri. Majlis tersebut disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien di Dewan Masyarakat MBKS di sini pada Jumaat. Selain itu, Datuk Seri Profesor Dr. Sim juga turut serta dalam majlis buka puasa bersama masyarakat setempat. Umat Islam yang hadir dalam majlis tersebut turut menunaikan salat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah. Selanjutnya, Yayasan Kepimpinan Wanita WLF sekali lagi bakal mengadakan program Sarawak Women of Tomorrow SWOT 2023 pada Jun depan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, sebelum ini program tersebut mendapat sambutan yang positif daripada peserta dan juga kerajaan negeri. Katanya, ini adalah inisiatif untuk mengetengahkan lagi kemahiran kepimpinan wanita di Sarawak. And also for the collaboration, especially to fulfill our shared objective and our shared mission, that is to develop more women leaders, especially in Sarawak. We have seen improvements in terms of the numbers of women at decision-making level in Sarawak. I'm sure the statistic just now that was shared by your good self to everybody is the same in Sarawak. We have made progress, but there are some areas that we need to have better results, especially in a political domain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat daripada rombongan Yayasan Kepimpinan Wanita WLF yang diketuai Naib Pengerusi 2 WLF Datuk Zunaidah Idris di pejabatnya Baitul Makmur 2 pada Jumaat. Katanya ini juga untuk memastikan peningkatan penyertaan pemimpin wanita melebihi 30% daripada semua syarikat berkaitan kerajaan dan agensi kerajaan di Malaysia. Sementara itu, ketika menyempurnakan program iftar bersama komuniti rentan di Pusat Sokongan Sosial Komuniti CSSC Kuching, Datuk Seri Fatimah menzahirkan rasa terharu di atas sokongan orang ramai yang bermurah hati membantu golongan memerlukan. Katanya ia memperlihatkan keprihatinan yang begitu tinggi dalam kalangan masyarakat di Sarawak. Kami merasa sangat terharu melihat sambutan daripada supporters kita. Majlis tersebut anjuran bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK dengan kerjasama CSSC, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dan Pertubuhan Pembangunan Ihsan Sarawak PPIS. Seramai 60 orang telah hadir dalam program berkenaan yang terdiri daripada gelandangan, ibu tunggal serta anak-anak golongan tidak berkemampuan dan orang kurang upaya OKU. Menurut Datuk Seri Fatimah, mereka yang kekurangan beras dan makanan kering boleh datang ke food bank di sini untuk mendapatkan makanan. Dalam majlis sama turut disampaikan 300 bakul makanan untuk moreh dan sahur, makanan kering, input makanan sebagai buah tangan dan sejumlah wang kepada komuniti rentan.
Keperkembangan di Betong, Kerajaan Sarawak telah membelanjakan lebih 6 juta ringgit untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik di bahagian Betong. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razif Sitam berkata, bantuan yang disalurkan tersebut mempunyai syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada masyarakat di Sarawak. Katanya, sumbangan yang disalurkan tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun bank penerima. Muhammad Razi berkata demikian pada Majlis Sejambak Kasih Raya tahun 2023 N29 Benting Maro di Pusa pada Khamis. Sementara itu, Adun Benting Maro Raizaili Gapur menjelaskan pihaknya akan berusaha menyediakan kompleks kesejahteraan komuniti di Beladin dalam usaha membantu membangunkan modal insan sekaligus memajukan kawasan itu. Seramai 100 orang penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi kawasan Beladin mendapat sumbangan pada majlis itu di mana mereka menerima wang tunai bernilai RM100 serta hamper bernilai RM80. Beralih dengan laporan berikut, Kerajaan Sarawak komited melaksanakan projek-projek pembangunan kawasan baru menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Datuk Henry Jinet. Katanya kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM1.5 bilion kepada Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA bagi melaksanakan projek-projek pembangunan tersebut. Dengan peruntukan yang telah diluluskan sejumlah 1.5 bilion oleh Yang Amat Berhormat Premier, di mana di bawah saya dapat 150 juta dan 1.5 bilion kita bahagikan sama rata dan satu YB dapat 150. YB Milo dapat 150 juta, YB Bili pun dapat 150 juta. Jadi 3 ahli yang berhormat di daerah Bau untuk Greater Kuching mendapat 450 juta. How do we spend the money? 450 juta dalam masa yang amat singkat, bermakna kita ada 6 tahun sahaja. We need the support from everybody, terutamanya agensi-agensi kerajaan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penghargaan Sekalung Budi Daerah Bau di sini pada Jumaat. Dalam majlis sama, seramai 4 ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK baru telah dilantik. Manakala di Miri, penempatan Bot Pemintas Interceptor Sarawak Coast Guard akan membantu meningkatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan Sarawak. Ketua Markas Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS Miri, Reynold Ngelayang Linggu berkata, penempatan aset ini adalah inisiatif Kerajaan Sarawak yang amat signifikan dari segi meningkatkan kawalan keselamatan pesisiran pantai dan memelihara alam sekitar selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Aset ini akan ditugaskan untuk menguatkuasakan undang-undang negeri di pesisir pantai dan sungai-sungai Sarawak, operasi menyelamat, mencari dan menyelamat kawalan keselamatan dalam acara-acara rasmi dan membantu penugasan agensi-agensi keselamatan yang lain. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis doa selamat bersempena penempatan Interceptor Sarawak Coast Guard di sini pada Khamis. Tambah beliau, semenjak pengumuman penubuhan Sarawak Coast Guard oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zahari, Datuk Bang Peng dalam ucapan bajet tahun 2020, UKPS berjaya mentauliahkan 6 buah bot pemintas. Terdahulu, Majlis Doa Selamat bersempena penempatan Interceptor Sarawak Coast Guard telah diadakan dengan bacaan doa oleh Konstabel UKPS Muhammad Shah Hafizul Junaidi. Seterusnya, penyerahan bendera Sarawak Coast Guard kepada Ketua Markas UKPS Miri dilakukan sebagai simbolik aset tersebut telah selamat tiba di Miri. Dalam pada itu, sesi rondaan bot pemintas Sarawak Coast Guard turut dilakukan bersama-sama tetamu jemputan di sekitar Sungai Miri sehingga ke Kuala Sungai. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan program Iftar bersama komuniti rentan di Pusat Sokongan Sosial Komuniti CSSC Kuching pada Jumaat.
#Menjebak Fakta, salam khas.